Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani Syamimi binti Bisan Saliman. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan tugasan 2 bagi mata pelajaran BMMB 3183 iaitu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Baiklah, pada kali ini saya akan membentangkan hasil kajian lapangan saya yang telah dilaksanakan oleh kumpulan saya pada beberapa hari yang lalu. Jadi, kumpulan kami telah mendapat negeri Sabah untuk dijadikan sebagai kajian lapangan kami. Jadi, pada pandangan saya sendiri, negeri Sabah ini sangat menarik kerana mewah dengan budaya seperti budaya Bugis, budaya Kadazan Dusun, Burut, dan juga banyak lagi mungkin Bacau, dan mereka juga ada kepelbagaian jenis makanan, pelbagai jenis tarian, pakaian dan juga mereka punya hari perayaan. Ini merupakan peserta pertama kajian kami. Nama yang diberi ialah Syara Baitin. Dia berusia 18 tahun. Tempat tinggal dia di Kota Marudu, Sabah. Dan etnik dan dialek yang digunakan oleh dia adalah Kadazan Dusun. Manakala ini pula peserta kedua kajian kami yang diberi nama sebagai Rina Rus Esteban. Dia juga berusia 18 tahun. Tempat tinggal dia di Kota Belud, Sabah. Etnik dan dialek yang digunakan oleh dia adalah Kadazan. Baiklah, seterusnya ini merupakan lirik lagu yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu lagu original Sabahan yang dinyanyikan oleh Atmosfera. Jadi dalam lirik lagu ini memiliki 3 rangkap di mana rangkap pertama ada 2 baris, rangkap yang kedua ada 4 baris dan rangkap yang terakhir ada 4 baris juga. Okey, baiklah, di dalam lirik lagu ini terdapat beberapa dialek ataupun perkataan Sabah seperti yang telah diterangkan dan digariskan iaitu di rangkap pertama iaitu perkataan koti. Sebutannya seperti biasa iaitu koti. Dan di mana pula rangkap kedua memiliki 3 perkataan dialek Sabah iaitu odoi, sikut dan tu. Dan di rangkap yang ketiga iaitu terdapat beberapa perkataan dialek Sabah yang dapat kita lihat iaitu yang pertama andeh kotoh, yang kedua mimboros, oku, yang keempat karatiko, yang kelima po, yang keenam nangku, yang ketujuh onu, yang ke-8 tiborosonku, yang ke-9 nokuro, yang ke-10 tu, yang ke-11 kongingis, yang ke-12 ko, yang ke-13 do, yang ke-14 nakorongau dan yang terakhir mantat. Okey, perkataan Sabah ini memiliki maksud yang tersendiri. Jadi huruf yang ditekankan dalam dialek Sabah ini seperti huruf K dan O perlu dijelaskan. Jadi izinkan saya untuk mendendangkan semula lagu ini. Jangan koti, kau tidak percaya saya, menyesal nanti bila kau dengar ini. Odoi sayang, kau mahu saya sikut tu Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kotoh mimboros aku dusun, karate koponangku ono tiborosonku, no kurotu kongingis, kodono korongau, dusun mantat keningau. Baiklah, semasa kami menyanyikan lagu Sabah ni,
Pada awalnya kami juga tidak memahami apa maksud di sebalik perkataan tersebut, sehinggalah kami berjumpa dengan para peserta untuk memastikan, untuk mengetahui makna-makna di sebalik perkataan Sabah tersebut. Dan makna ini kami akan menerangkan, saya akan terangkan lebih jelas di bahagian glosari. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, dialek yang digunakan dalam lirik lagu ini ialah dialek Kadazan Dusun. Baiklah, dalam jadual ini merupakan glosari yang telah kami hasilkan bersama. Baiklah, kita lihat perkataan pertama. Perkataan pertama iaitu dalam bahasa Sabah ialah koti yang membawa maksud sebagai kata penegas. Dalam bahasa Melayu pula iaitu maksudnya pula. Transkripsi iaitu pembuka kata K, C terbalik yang digantikan sebagai O, T, I dan tutup. Okey, perkataan yang kedua iaitu odoi yang membawa maksud sebagai kata seruan. Dalam bahasa Melayunya membawa maksud sebagai wahai. Apabila ditranskripsi, dia akan menjadi seperti C terbalik, D, C terbalik dan I. C terbalik itu mewakili huruf O. Bagi perkataan yang seterusnya itu, perkataan yang ketiga iaitu sikut. Sikut ini pula telah membawa maksud sebagai kata kerja seperti mengangkat sesuatu atau dikenali sebagai dukung yang dalam bahasa Melayunya. Jadi apabila ditranskripsi, dia seperti perkataan asal iaitu S-I-K-U-T. Baiklah, perkataan seterusnya iaitu perkataan yang keempat. Dialek bahasa Sabahnya iaitu tu yang membawa maksud sebagai kata penunjuk. Dalam bahasa baku pula iaitu itu. ITU itu apabila ditranskripsi TU sahaja. Seterusnya perkataan yang kelima iaitu andeh kotoh. Andeh kotoh ini telah membawa maksud kata hubung keterangan iaitu dalam bahasa Melayunya bercakap. Jadi apabila kita transkripsikannya, dia menjadi M, I, M, B, C terbalik, R, C terbalik dan S. Dan C itu mewakili huruf O. Baiklah, seterusnya perkataan yang ketujuh iaitu oku yang membawa maksud sebagai kata ganti nama diri pertama iaitu mewakili sebagai saya. Jadi apabila kita mentranskripsinya, dia akan menjadi C terbalik iaitu huruf O, K, U. Baiklah, perkataan yang ke-8 iaitu karatiko yang membawa maksud sebagai tahu dan mengerti tentang sesuatu. Dalam bahasa Melayunya, membawa maksud sebagai engkau faham ataupun kau faham. Apabila ditranskripsi, dia akan menjadi K, A, R, A, T, I, K dan C terbalik. C terbalik itu mewakili huruf O. Dan nombor yang seterusnya, nombor 9, perkataan seterusnya, nombor 9, yang membawa maksud sebelum ini iaitu perkataan po. Jadi dalam bahasa Melayunya, membawa maksud dulu. Bila kita mentranskripsinya, dia akan menjadi huruf P dan C terbalik. C terbalik itu mewakili huruf O. Baiklah, seterusnya perkataan yang ke-10. Perkataan 10 ini dalam dialek bahasa Sabahnya iaitu nangku yang membawa maksud sebagai kata hubung. Dalam bahasa Melayunya membawa maksud kalau. Apabila ditranskripsi akan menjadi ejaannya N-A-N panjang yang mewakili sebagai N dan G dan K-U. Baiklah, perkataan yang ke-11 iaitu onu. Onu ini membawa maksud sebagai kata tanya. Dalam bahasa baku pula ataupun bahasa Melayu iaitu maksudnya apa. Apabila ditranskripsi akan menjadi C terbalik yang mewakili huruf O, N, U. Baiklah, perkataan yang ke-12 iaitu tiborosonku yang membawa maksud sebagai mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu. Dalam bahasa Melayu pula, yang membawa maksud sebagai saya cakapkan. Apabila ditranskripsi, dia akan menjadi ejaannya seperti T, I, B, C terbalik sebagai O, R, C
C terbalik S, C terbalik N, K, U. Baiklah, perkataan yang ke-13 iaitu no kuro yang bermaksud sebagai kata tanya. Yang dalam bahasa Melayu pula ataupun bahasa baku iaitu kenapa. Apabila kita mentranskripsinya, ejaannya pula seperti N, C terbalik sebagai menggantikan huruf O, K, U, R dan C terbalik. Baiklah, perkataan yang ke-14 iaitu konginis. Okay, konginis ini pula telah membawa maksud sebagai tersenyum dengan mulut terbuka sedikit hingga menampakkan gigi. Seperti dalam bahasa Melayunya itu tersengih, macam tersengih. Sedikit saja. Okey, baiklah, apabila kita mentranskripsikannya, ejaannya akan menjadi ejaannya K, C terbalik sebagai huruf O, N panjang iaitu mewakili N dan G, I, N panjang, I dan S. Baiklah, perkataan yang ke-15 iaitu ko yang bermaksud sebagai kata ganti nama diri yang kedua. Dalam bahasa Melayunya itu kau ataupun engkau ataupun kamu. Baiklah, apabila kita transkripsikannya, dia akan menjadi K dan C terbalik. C terbalik itu mewakili huruf O. Baiklah, perkataan yang ke-16 iaitu do. Perkataan do itu telah membawa maksud sebagai kata tanya. Dalam bahasa bakunya pula membawa maksud bila. Apabila kita mentranskripsikannya, ejaannya seperti D dan C terbalik sebagai menggantikan huruf O. Baiklah, perkataan yang ke-17 iaitu no korongau, iaitu membawa maksud sebagai mendengar sesuatu. Dalam bahasa Melayunya ataupun bahasa baku iaitu terdengar. Apabila kita mentranskripsikannya, ejaannya seperti N, C terbalik mewakili huruf O, K, C terbalik, R, C terbalik, N panjang iaitu mewakili bagi huruf N dan G dan akhir sekali O. Baiklah, perkataan yang terakhir iaitu mantad yang bawa maksud sebagai kata sendi nama. Dan apabila kita mentafsirkannya dalam bahasa Melayu iaitu membawa maksud dari. Apabila kita transkripsikannya, ejaannya seperti perkataan asal iaitu M, A, N, T, A, T. Jadi, sampai di sini saja perkataan glosari yang kami jumpa dari lirik lagu tersebut. Dan ini hasil carian kami. Baiklah, dalam rajah tersebut, dalam rajah ini merupakan proses penghasilan kajian lapangan kami. Jadi, ini adalah bukti perjumpaan pertama kami yang dilaksanakan pada jam 10 pagi yang bertempat di Perpustakaan IPG Camp Perlis yang bertarikhkan 22 Ogos 2022 pada hari Isnin. Jadi pada hari tersebut kami telah mencari bahan seperti syair, pantun dan lirik lagu. Jadi kumpulan saya telah berbincang dan setuju untuk memilih lirik lagu sebagai kajian lapangan kami. Jadi kami juga telah menganalisis bahan-bahan pencarian kami yang memudahkan kami untuk melaksanakan kajian lapangan kami ini. Seterusnya, kami juga telah membahagikan tugas pada setiap orang seperti merekodkan video, membuat skrip, menjumpa peserta kajian dan banyak lagi aktiviti lain yang kami laksanakan pada hari tersebut sebagai persediaan sebelum kami berjumpa dengan peserta kajian. Okay, baiklah, selain itu, rajah ini pula proses penghasilan kajian lapangan kami dalam perjumpaan kali yang kedua. Masa yang telah ditetapkan iaitu pada pukul 4 hingga pukul 5 petang. Bertempat di tempat yang sama iaitu di Perpustakaan IPG Camp Perlis yang dilaksanakan pada hari Selasa yang bertarikh 23 Ogos 2022. Jadi pada hari tersebut kami telah memilih peserta kajian
kami telah memilih peserta kajian dari pelajar PPISMP. Jadi kami telah berhubung dengan mereka dengan peserta kajian itu melalui WhatsApp dalam memilih tarikh, masa dan tempat temu janji. Baiklah, ini merupakan bukti kami berhubung dengan peserta kajian melalui WhatsApp dan mereka bersetuju untuk bekerjasama dengan kami sepanjang melaksanakan kajian lapangan ini. Jadi, setelah berbincang dengan peserta kajian, kami telah menetapkan masa temu bual iaitu pada jam 12 tengah hari hingga 1:30 petang yang bertempatkan di BKPP 4 pada hari Rabu yang bertarikh 24 Ogos 2022. Jadi, sepanjang temu bual ini, kami telah memperkenalkan diri masing-masing dan menceritakan tujuan kami melakukan ataupun tujuan kami melaksanakan hasil kajian lapangan ini supaya peserta kajian ini tidak tertanya-tanya apa yang kami cuba laksanakan. Jadi dalam temu bual ini mereka juga telah menerangkan sedikit latar belakang mengenai negeri Sabah, ibu negeri mereka sendiri. Jadi selepas itu kami juga meminta peserta kajian untuk melakukan semakan perkataan yang telah kami cuba untuk mentranskripsikan perkataan Sabah kepada perkataan bahasa Melayu. Jadi mereka akan semak maksud dan juga penggunaan kata dan juga secara sebutan. Selain itu, kami juga ada melaksanakan beberapa aktiviti bersama peserta kajian seperti nyanyian lagu kajian kami dan juga yang dinyanyikan oleh peserta kajian dan juga kami sendiri ramai-ramai. Dan pada akhir perjumpaan kami juga telah memberi sagu hati kepada peserta kajian supaya atas menghargai kerjasama mereka bersama kami. Okey, dirajah ini merupakan bukti semakan peserta kajian terhadap kami punya hasil kerja. Ada beberapa pembetulan dari segi di bahagian maksud dan juga bahasa baku. Okey, di sini pula terdapat beberapa gambar ataupun bukti kami temu bual bersama peserta kajian. Jadi pada hari ini peserta kajian kami iaitu Cheryl yang memakai baju biru, kemeja biru dan juga Rina yang berbaju kurung berbunga merah jambu. Itu mereka adalah peserta kajian dan kami berkumpul bersama dalam temu bual ini. Maka kesimpulan yang dapat saya lakukan setelah saya melaksanakan hasil kajian lapangan ini bersama kumpulan saya sendiri iaitu dialek Sabah sukar untuk difahami kerana perkataan yang digunakan berbeza dengan penggunaan bahasa harian kita. Dan dapat kita tengok tadi dekat lirik lagu tu, kalau kita baca secara biasa, kita sendiri pun tidak tahu apa maksud yang cuba lagu itu sampaikan. Jadi tapi apabila kita belajar, perkataan tersebut itu merupakan perkataan yang unik untuk kita ketahui, belajar, untuk kita tahu, untuk kita gunakan. Seterusnya, perkataan yang digunakan kebanyakan sangat berbeza. Kita juga dapat mempelajari sebutan dan makna dialek tersebut. Seperti yang saya cakap, perkataan itu unik. Sangat berbeza dengan perkataan harian yang kita gunakan, bahasa Sabah dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh orang Semenanjung. Jadi mempelajari tentang budaya orang Sabah dari segi makanan, pakaian dan perayaan juga sangat menarik untuk kami tahu apabila para peserta kajian menerangkan mengenai latar belakang negeri Sabah semasa temu bual pada waktu itu. Jadi kesimpulannya setiap lapisan masyarakat sewajarnya untuk mempelajari dialek bagi setiap kaum di Malaysia supaya kita tidak merendahkan mana-mana kaum ataupun
mengeratkan lagi hubungan antara Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, dan kita tidak membeza-bezakan antara mereka dengan kita. Bagi saya, masalah yang dihadapi apabila menggunakan dialek Sabah ini semasa di sekolah, bagi saya sebagai seorang guru bahagian Semenanjung ataupun yang tidak menggunakan dialek Sabah ini, masalah yang pertama adalah kefahaman makna, yang mana setiap perkataan Sabah itu perkataan yang berbeza daripada penggunaan harian kita. Jadi akan ada salah faham dari segi makna dan juga bahasa dan penggunaan ayat. Dan dekat situ mungkin sukar untuk mana cikgu untuk berkomunikasi dengan pelajar dan untuk terang dalam bahasa Melayu baku sahaja, dan susah untuk nak guna bahasa dialek Sabah. Dan masalah yang kedua, di mana kalau penggunaan buku teks juga ada setengah buku yang menggunakan bahasa dialek Sabah, yang sebagai saya guru yang Semenanjung sukar juga untuk faham maklumat dan isi yang ada dalam buku tersebut, dan untuk kami aplikasi semudah untuk dekat dengan pelajar. Dan masalah yang ketiga, apabila dialek ni adalah bahasa yang digunakan oleh murid tapi bukan digunakan oleh guru. Maksud saya bukan penggunaan harian, komunikasi harian. Jadi itu juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh saya sebagai seorang guru dan juga pelajar apabila menggunakan dialek Sabah ini. Jadi cara penyelesaian, mungkin sebelum mengajar, mungkin sebelum mengajar kami perlu mengetahui lebih lanjut tentang sesuatu. Maksudnya satu tajuk tu dalam makna tu kami perlu tahu makna perkataan tersebut supaya tidak menggunakan salah perkataan, salah sebutan yang mungkin akan membawa makna yang lain. Jadi cara yang kedua iaitu melaraskan semua pelajar ataupun satu sekolah menggunakan bahasa Melayu baku yang tidak menggunakan bahasa dialek Sabah, dan hanya pada waktu yang tertentu sahaja akan menggunakan dialek ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jadi sampai di sini saja pembentangan saya untuk tugasan 2. Sekian, terima kasih.